Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan sempena wabak COVID ini. Rakan-rakan seluruh negara yang sedang melihat page ataupun live kita pada malam ini. Dan tuan-tuan, pada malam ini saya Ahmad Yaakob bin Nazri malam ini akan bersama-sama dengan rakan-rakan seluruh negara untuk bersama-sama kita bersama-sama mengulang kaji sedikit ilmu bersempena dengan duduk kat rumah tu. So sekurang-kurangnya kita boleh mengulang kaji, kita boleh mendalami ilmu-ilmu yang mungkin jarang kita dapat maklumat-maklumat seperti ini, tuan-tuan. Kalau kata kita nak mendapatkan maklumat-maklumat seperti tentang perlembagaan persekutuan dan sebagainya ni, saya rasa memang susah kita nak dapat. Jadi kebetulan kita ada sedikit ilmu pada malam ini, mungkin boleh sama-sama kita kongsikan. Live kita pada malam ini kita boleh kita share kepada rakan-rakan seluruh negara, WhatsApp dan juga share Facebook yang kita ada, tuan-tuan, pada malam ini untuk sama-sama kita mendalami sedikit ilmu berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Boleh saya share sedikit slide yang boleh kita sediakan pada malam ini untuk rakan-rakan. Saya minta 1 minit lagi ataupun 2 minit lagi untuk sama-sama kita share dan saya pun boleh gunakan kesempatan ini untuk saya nak share WhatsApp kita pada malam, share WhatsApp link dan dalam masa yang sama mungkin boleh tuan-tuan boleh kita melihat kepada slide yang kita sediakan pada malam ini untuk tatapan rakan-rakan sekalian. Dan dalam masa yang sama saya minta 1 minit untuk sama-sama kita berkongsi kebetulan pada malam ini dia slide ni bersama-sama dengan Badan Pemikir Melayu Pulau Pinang Fikir dan program yang dulu kita buat di Hotel Sri Malaysia Bayang Baru dengan kerjasama Yayasan Bumi Putera Pulau Pinang. Terima kasih yang sudi membantu kami secara sukarela pada malam ini untuk bersama-sama kita kita bersama-sama, kita boring duduk rumah di mana tak ada apa, tuan-tuan, kita dapat ilmu malam ni sebenarnya kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan secara bersama pada malam ini. Yang saya merasakan bahawa pada malam ini juga merupakan malam Ramadan yang keempat, mungkin tarawih kita yang keempat, Ramadan kita yang kelima, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, dan sebelum itu, tuan-tuan, kepada yang ada berkesempatan di rumah, yang boleh tuan-tuan, kalau ada buku ini, Perlembagaan Persekutuan. Okey, saya minta tuan-tuan untuk sama-sama dapatkan buku ini. Dan kalau yang berada di rumah, tuan-tuan, yang masih berada di rumah ataupun boleh Google tajuk dia Perlembagaan Persekutuan, boleh tuan-tuan buka buku ini kerana pada malam ini kita akan berkongsi beberapa pandangan dan juga pendapat untuk sama-sama kita kita mengaji sikit. Saya ada beberapa slide yang mungkin boleh kita kongsikan pada malam ini, tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan. Okey. Dalam masa yang sama saya juga sedang share link kita ni. Okey, sedang share link kita ni kepada rakan-rakan yang berada di berata-rata lah. Kan. Jadi kita share ke grup-grup yang ada rakan-rakan, kan, mungkin boleh kita manfaatkan ilmu yang sedikit pada malam ini. Mungkin kita boleh ambil masa dalam 1 jam setengah untuk kita bersama-sama kita manfaatkan ilmu pada malam ini. Dan tuan-tuan, saya minta tolong share pada malam ni untuk sama-sama kita manfaatkan program kita. Baik. Saya perkenalkan diri kita. Saya Ahmad Yaakob bin Nazri. Saya Ahmad Yaakob bin Nazri merupakan aktivis NGO di negeri Pulau Pinang. Adalah beberapa NGO yang saya sertai, GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, kita KIDA, Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia Perkasa, Persatuan Melayu Negeri Pulau Pinang. Ini beberapa NGO yang saya sertai. Dan boleh, sebelum kita nak memulakan sesi, saya ada satu video khas untuk tuan-tuan yang mungkin boleh kita manfaatkan secara bersama. Silakan.
Pertama, kami namakan dan kami panggil akan dia. Bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, persekutuan tanah Melayu, sekarang dikenali dengan nama Malaysia. Kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu. Dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung Ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami serta harta hak milik kamu, kami tubuhkan regimen askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Ketujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Kemudian ditambah kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan dah lihat apa yang dipersembahkan dalam video sebentar tadi berkaitan dengan berkaitan dengan apa itu 7 wasiat Raja-Raja Melayu yang telah dipersembahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Raja Nazrin. Di ketika itu baginda merupakan seorang raja muda di negeri Perak. Okey, jadi di ketika itu baginda Sultan masih lagi raja muda dan dalam satu convention yang saya difahamkan yang baginda Sultan baginda mempersembahkan ataupun menyampaikan mentitah dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Dan tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat balik 7 wasiat itu semuanya termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Semuanya tuan-tuan termaktub dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tahu sebenarnya tuan-tuan, kita sebagai rakyat Malaysia, especially umat Islam dan yang berbangsa Melayu, kita harus bersyukur tuan-tuan. Perlembagaan ini merupakan satu dokumen yang begitu kompleks. Satu dokumen yang begitu kompleks. Kalau kita baca balik slide yang saya sediakan, Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada 2 dokumen terdahulu. Perjanjian Persekutuan 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Dan ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kuasa kepada semua undang-undang. Perlembagaan Persekutuan juga memberikan jaminan hak asasi kepada kebebasan rakyat dan bla 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 lah. So ini sedikit introduction berkaitan dengan apa itu Perlembagaan Persekutuan. Sebagai rakyat kita kena tahu tuan-tuan, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Baik. Seterusnya, bila apakah mesyuarat yang membolehkan perlembagaan ini terbentuk? Ini dia, nama dia Suruhanjaya Raid. Suruhanjaya Raid merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang berperanan menubuhkan perlembagaan, iaitu pertemuan sebanyak 118 kali, sahabat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, terbentuknya dokumen ini setelah sebanyak 118 kali lah. Bukan satu meeting, bukan 2 meeting lah tuan-tuan. 118 kali pertemuan yang telah diadakan antara Jun sehingga Oktober 1956. Iaitu selepas rombongan Parti Perikatan pulang
yang telah menerima 131 memorandum. 131 memorandum seluruh negara tuan-tuan, NGO, pemimpin masyarakat, semuanya tuan-tuan yang menghantar kepada Tengku Rahman dan juga Suruhanjaya Red ini membincang, maka terbentuknya buku ataupun yang dikatakan dokumen hebat ni tu. Baik, ini dia jawatan kuasa yang membentuk perlembagaan kita, iaitu Lord Reid, kita ada Sir Ivan Jannings, pada ini semua zaman sebelum mereka lah. Jadi antara itu bincangkan pembentukan kerajaan persekutuan, pemberian kuasa otonomi kepada negeri, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak istimewa. Semua ini dibincang tuan-tuan. Maka terbentuklah satu punca kuasa terbesar dalam negara. 131 buah memorandum diterima daripada pelbagai pihak. Tu yang warna merah tu, tengok warna merah tu. Raja Melayu telah menerima kerakyatan Jusoli, bersyaratkan orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Ini juga dibincang dalam perlembagaan persekutuan. Not easily kita just terima tuan-tuan. Dan habis punya timbang tara menyebabkan berlakunya keputusan sebegini rupa. Baik. Konsep ketertinggian yang dikatakan perlembagaan ini tinggi, apa dia tuan-tuan? Yang pertama, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Menjadi punca kepada semua undang-undang. Semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Maknanya, kalau kadang-kadang tu, kalau kata rang undang-undang itu, orang panggil tidak berperlembagaan. Maknanya undang-undang itu tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin, mahkamah, yang di-Pertuan Agong juga merupakan ketua negara, baginda tertakluk kepada perlembagaan. Itu kita bagi raja berperlembagaan. Tidak ada sebuah institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan. Sebab itu tuan-tuan, jangan memain tuan-tuan. Ini kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus tahu tuan-tuan, apa itu perlembagaan persekutuan. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi. Tertinggi negara kita. Sebenarnya segala undang-undang, akta, undang-undang tubuh negeri, enactment, mesti berlandaskan kepada berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Akta digubal di Parlimen, enactment digubal di Dewan Undangan Negeri. Jadi kesemua undang-undang di peringkat persekutuan dan juga negeri tidak boleh lari daripada perlembagaan persekutuan. Dia mesti selaras. Dari segi pelaksanaan dia ke apa saja tuan-tuan. Baik. Saya ni sebenarnya bukan pengamal undang-undang tuan-tuan. Saya ni saja sekadar activist NGO dan saya tidak akan kupas keseluruhan bentuk perlembagaan. Saya hanya ambil beberapa yang dikatakan menjadi isu panas kepada negara. Dan saya sebagai orang Melayu, aktivis Melayu Islam di Malaysia ini, kita harus tahu tuan-tuan. Kita harus tahu hak-hak kita yang begitu besar termaktub dalam buku ni tuan-tuan. The highest authority in Malaysia adalah buku ini. Maka sebagai orang Melayu Islam, apa saja perkara yang berlaku di negara ini kita harus tahu. Makanya hak istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak sekarang kita bincangkan tuan-tuan dalam perlembagaan persekutuan. Baik, saya minta rakan-rakan yang kalau kata ada peluang tolong share live ini kepada rakan-rakan yang lain supaya boleh kita sama-sama kita kongsikan ilmu pada malam ini. Baik. Bagaimana yang membolehkan yang kita katakan tadi itu, bagaimana konsep pada hari ini kalau kita lihat balik, Malaysia ini terdiri daripada negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ini dia tuan-tuan. Yang pertama, orang Melayu mahu apabila kita hendak mencapai kemerdekaan, orang Melayu sudah menuntut negara ini. Jadi orang Melayu minta agar British menghantar pulang pendatang-pendatang daripada China dan India, dihantar pulang. Nombor dua, tengok British kata apa? British enggan menghantar pulang pendatang-pendatang ini atas alasan kos penghantaran yang terlalu mahal. Masa nak buat main pandai. Tuan-tuan, British ni semua yang dia bukan sekadar jajah negara kita tuan. British mencuri segala hasil mineral yang ada di negara kita. British telah mencuri dan mengerahkan pendatang-pendatang daripada China dululah, pendatang-pendatang daripada India. China datang ke sini untuk biji timah. Orang India datang ke tanah Melayu untuk industri getah. Toreh, gali-gali biji timah, bawa ke mana? Bawa balik ke London. Bukan manfaatnya kepada tanah Melayu tuan-tuan. Sebab itu yang tinggal sahaja di tanah Melayu ini, di Malaysia ini, hasil mineral biji timah tu hanya sekadar belen-belen sajalah. Orang Pulau Pinang kata belen-belen saja. Jadi British tak mahu menghantar sebab kos tinggi. Jadi orang Melayu tetap enggan menerima pendatang sebagai warga negara.
British pun berkeras. Nampak tu gambar tu, nampak macam tokai apa British duduk. Tetap berkeras dengan enggan menghantar pulang pendatang ke negara asal. Makanya persetujuan pun tercapai. Tercapai dengan konsep jus soli. Ni, bagi tahu dekat anak-anak kita, bagi tahu dekat pelajar-pelajar, anak-anak muda, belia, bahawa perkataan jus soli tidak boleh dilupakan. Ini sebenarnya tok nenek moyang kita ni. Tok nenek moyang kita ini mereka berkorban. Orang Melayu mengorbankan kewarganegaraannya dibuka kepada warga negara asing untuk menjadi warga negara kita. Dengan konsep jus soli. Apa itu jus soli? This is jus soli. Tuan lihat, yang berwarna biru, penduduk bukan Melayu mesti tinggal di Persekutuan Melayu tidak kurang. Okey. So maknanya those yang tinggal lebih daripada 10 tahun, syarat pertama diterima masuk. Okey. Kedua-dua ibu bapa mereka mestilah warga negara Persekutuan Melayu. Dan mereka perlu fasih bertutur bahasa Melayu. Itu syarat jus soli ataupun pertukaran. Apa orang kata macam butter trade lah. Orang Melayu buka pintu kewarganegaraan, bagi ruang kepada bukan Melayu menjadi warga negara dulu lah. So membolehkan mereka ini semua menjadi warga negara. Tapi dalam masa yang sama, mereka ini perlu mengikutlah beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tapi tuan-tuan, hari ini sedih apabila kita masih mendengar masih ada lagi orang bukan Melayu yang tidak fasih, tidak tahu berbahasa Melayu. There's something wrong, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya minta sangat-sangat di sini agar kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Dan yang akhir mereka adalah mengaku tak setia terhadap tanah Melayu dan menganggap negara ini sebagai tanah tumpah darahnya. This is very important, tuan-tuan. Okay, baik. Jadi setelah berlakunya jus soli ini, tuan-tuan, okay, apa dia yang orang Melayu minta bila kita dah buka kepada warga negara, kepada warga asing? Jadi apa dia yang orang Melayu minta? Maka yang pertama, Islam adalah agama persekutuan. Dalam buku Islam agama persekutuan, artikel 3, Islam agama persekutuan. Artikel yang kedua yang kita minta, kedudukan istimewa orang Melayu di mana? Di mana? Artikel 153, Perlembagaan Persekutuan. Semuanya, tuan-tuan, diletakkan ke dalam buku ini yang kita nak bincang malam ini. Yang ketiga, yang dikatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa dia, tuan-tuan? Artikel 152, Perlembagaan Persekutuan. Yang dikatakan hak kepada raja-raja Melayu, tuan-tuan. Apa dia? Itu di artikel 181, Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada satu dokumentasi ataupun dokumen yang ditandatangani yang dinamakan sebagai kontrak sosial. Tapi inilah yang kita namakan social contract ataupun perjanjian antara orang Melayu dan bukan Melayu. Okay, sebelum kita menerima mereka menjadi warga negara Malaysia dan juga tanah Melayu. Maka tiada dokumen. Maka dokumennya ialah Perlembagaan Persekutuan. Okay, so tuan-tuan kena faham. Maknanya kontrak sosial tidak ada paper, tidak ada satu surat yang bernama kontrak sosial, tak ada. Tetapi perkara-perkara yang kita bincang ini, apa dia yang dikatakan sebagai hak istimewa orang Melayu, diletakkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik. Hak-hak orang Melayu, anak-anak negeri Sabah Sarawak termaktub ke dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang dinamakan dalam buku kuning itulah, atau buku ni lah yang dinamakan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Baik. Siapa yang ada buku ni, tuan-tuan, tolong buka kepada muka surat. Kita pergi kepada perkara 3, iaitu muka surat. Kita kena didik, tuan-tuan, anak bangsa kita, tuan-tuan, tentang okey, muka surat 26. Muka surat 26. Islam agama persekutuan. Tuan-tuan, dalam Perlembagaan Persekutuan, dalam buku ini, maafkan saya. Okay. Dalam buku ni, dia tak sebut pun Islam adalah agama rasmi, tak ada. Dia tidak ada langsung perkataan rasmi, tuan-tuan, dalam persekutuan, dalam perlembagaan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dalam negara kita tidak ada agama yang tidak rasmi, tak ada. So Islam agama rasmi, agama tidak rasmi apa? Tidak ada. So maknanya apa? The only religion recognized by the Federation, satu-satunya agama yang dikenal, yang undang-undang tahu ni satu agama saja, agama Islam. Agama-agama lain dipanggil agama-agama lain. Nampak? Islam ialah agama bagi persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, damai dan di mana-mana bahagian persekutuan. Nampak? Saya pokoklah ada rakan-rakan yang masuk
Tu yang saya kena buka sekali sekarang kan ke dalam dashboard, takut ada kawan-kawan masuk. Jadi kawan-kawan tolong masuk, tolong WhatsApp saya personal Okey, yang link yang saya bagi tadi kan Okey. Baik, seterusnya. Apa dia yang dimaksudkan dengan maksud Islam agama persekutuan ni tuan-tuan? Kita tak faham, kita tahu Islam agama persekutuan. So okeylah. So what does it mean by Islam agama persekutuan? Kita tengok kat situ. Yang pertama, kita nak buat banyak mana masjid, banyak mana surau menggunakan dana negara, menggunakan dana persekutuan, dana kerajaan negeri, dana kerajaan persekutuan. No question. Tidak boleh dipertikaikan. Nak buat sekolah agama, nak buat madrasah, nak buat Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, program kurban, azan dan mengaji. Apa saja tuan-tuan yang melibatkan kepada pembangunan Islam, nama saja Islam, go. Tak ada masalah. Sehingga kita tengok tu, pelan pembangunan perumahan dan bangunan-bangunan awam. Sampai ke tahap tuan-tuan, ada undang-undang ataupun ada syarat-syarat yang diletakkan oleh majlis-majlis perbandaran. Maknanya, setiap kawasan perumahan yang nak didirikan harus bina surau. Tuan-tuan ingat tak? Perasan tak perasan? Semua rumah-rumah perumahan, flat ke, taman rumah kampung ke, rumah biasa, mesti ada surau. Developer kena buat surau. Itu bukan bermaksud kerajaan Malaysia ini resis, tuan-tuan. Tidak. Itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kuasa kepada orang Islam, iaitu Islam agama persekutuan, sebarang bentuk pembangunan perumahan, bangunan, apa saja, highway. Kenapa di highway boleh ada surau? Kenapa tidak ada untuk agama-agama lain? Bukan sebab kerajaan kita resis. Sebab Islam agama persekutuan. So you kena serve Islam dulu. You kena serve Islam dulu. Maknanya, tapi tuan-tuan, apa yang berlaku di contoh saya ambil, apabila jatuhnya kerajaan BN di Pulau Pinang. Tuan-tuan tengok apa jadi di kerajaan BN di Pulau Pinang? Apa jadi? Kerajaan negeri sekarang tidak mewajibkan dah pelan pembangunan perumahan itu wajib buat surau. Dah. Dia depend on okey, kalau banyak orang Islam baru buat surau. Kalau banyak orang bukan Islam, buatlah rumah ibadat lain. Jadi dia akan panggil RI kot, rumah ibadat. So it doesn't matter. So tuan-tuan tengok tak bagaimana Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat Perintah yang membahayakan kita. Jadi orang Melayu banyak, tak apalah, dah banyak dah surau. Tak boleh. Ini sebab dia perlembagaan persekutuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi highway, kenapa di highway hanya ada surau? Kenapa program-program keagamaan dalam TV ni hanya ada program Islam saja? Bukan masalah Malaysia ini resis. Sebab perlembagaan persekutuan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Power tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena tahu kuasa kita tuan-tuan. Kita kena tahu hak kita tuan-tuan. Sebarang perkara yang tuan-tuan rasa akan mengganggu-gugat urusan Islam, kita ada hak untuk mempertahan. Sebab ini negara kita. Nampak tak? Ianya bermula kepada sebelum kemerdekaan. Kita membuka ruang kepada mereka untuk bersama-sama kita pada hari ini, maka mereka harus terima bahawa ini hak kita. Tuan-tuan kena faham Okey? Baik. So kita pergi kepada next slide. Baik, contoh macam Pulau Pinang. Tengok. Tapak masjid, boleh potong perkataan masjid, tukar kepada rumah ibadat. Maknanya bila-bila masa tanah ni boleh dibina kuil dan tokoh negeri. So, saya bukan bercakap tentang resis tuan-tuan. Saya bercakap tentang perlembagaan persekutuan. Saya bercakap tentang bagaimana kuasa dan hak mutlak orang Islam. Kita tengok di bawah tu ada kondominium. Bagaimana pelan pendidikan, pelan pembangunan perumahan boleh diluluskan dalam keadaan kondo itu mempunyai kros yang begitu besar. Kita lihat kat bawah tu. Bagaimana kondo itu boleh diluluskan. Bagaimana ahli-ahli majlis yang dalam memegang jawatan itu, yang mereka ni tak tahu perlembagaan. Nampak tak? Sebenarnya tuan, ini plan tak boleh diluluskan. Sebab plan ini bercanggah dengan artikel 11.4. Sekejap lagi saya terang tuan-tuan. Nampak? Tapi kuasa bukan di pihak kita. Sebab itu wahai umat Islam sekalian, janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berpecah belah. Kamu patut bersatu padu. Tengok macam hari ni, Kerajaan Perikatan Nasional. Majoritinya orang Islam, tetapi orang bukan Islam tidak bahaya pun. Nabi dah kata dah, orang Islam, kalau memimpin, orang bukan Islam insya-Allah selamat. Tapi kalau orang bukan Islam memimpin, belum tentu. Belum tentu tuan-tuan, orang Islam selamat. Dan terbukti lah. Tengok di Pulau Pinang.
Nampak? Sampai ke hari ini, kondo ni masih ada lagi. InsyaAllah gerakan kita akan mendesak Menteri KPKT untuk menarik balik CF ke apa saja, menggunakan akta enactment apa saja, menarik balik CF sehingga developer ini perbetulkan fasad dia. Fasad ni dia macam design di muka hadapan bangunan tu lah. So dia kena betulkan tuan-tuan. Nampak? This is happening Penang. Baik. Yang menarik tuan-tuan. Artikel seterusnya, artikel 11. Kita pergi kepada muka surat 38. Siapa yang ada buku kecil ni, Perlembagaan Persekutuan, buka muka surat 38. Kebebasan beragama. Apa dia yang dikatakan kebebasan beragama? Saya pergi kepada artikel 11.4. 11/4. Dia menyatakan bahawa bukan saya yang tak, tuan-tuan, ini semua berdasarkan kepada buku ni, tuan-tuan. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang mengenuti agama Islam. Faham tak ayat tu panjang lebar tu? Hampa faham tak? Dia kata apa, tuan-tuan? Sebarang undang-undang di Malaysia ini, negeri ataupun persekutuan ataupun mana-mana wilayah persekutuan boleh menyekat pengembangan doktrin-doktrin agama lain. Maknanya apa? Orang Islam boleh pergi berdakwah kepada bukan Islam, memasuk agama Islam. Tapi orang bukan Islam, dia tak boleh dakwah orang Islam untuk masuk agama dia, tuan-tuan. Bukan resis, tuan-tuan. Ini ialah undang-undang tertinggi negara yang tercatat, yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu, tuan-tuan tengok balik. Tengok tu, ada gambar ustaz tengah syahadah. Seorang bukan Islam masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak salah dari segi undang-undang. Sikit pun tak salah, tuan-tuan. Malah ianya digalakkan sebab jatuh pada artikel 3, Islam agama persekutuan, dan berbalik kepada artikel 11/4. Kuasa untuk umat Islam boleh berdakwah kepada orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam, dia tak boleh datang dakwah kepada orang Islam. Tengok, Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, kalau dia Islamkan 1,000 orang ke 2,000 orang ke satu malam, sikit pun dia tidak melanggar undang-undang Malaysia. Yang duk melolong sana, melopong sana sini, apa hal? Tuan-tuan tengok bila Pakatan Harapan naik, apa jadi, tuan-tuan? Dia halang, jatuhkan arahan agar Dr. Zakir Naik tak boleh berdakwah di Malaysia. Ini merupakan kerajaan yang bangsat. Kerajaan ini sendiri yang melanggar perlembagaan. Tu Pakatan Harapan, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak masa Dr. Zakir Naik dulu menjadi ahli parlimen penceramah, dia ceramah berkata-kata kerajaan PH tak bagi, sekat. Sebab itu, tuan-tuan, pentingnya bagi kita orang Islam untuk ada kuasa, tuan-tuan, dalam parlimen. Jangan main-main. Hampa main-main tukar-tukar lagi. 22 bulan baru ada akal. Tengok. Kristian agama rasmi. Ini agenda mereka, tuan-tuan. Yang di bawah tu, polis siasat, sekolah larang bacaan doa. Perkara-perkara ini berlaku semasa kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Berlaku di Pulau Pinang, tuan-tuan. Berlaku di Pulau Pinang. Maka kami gerakan-gerakan NGO bangun menentang, memastikan bahawa mereka ini tak boleh bagi. Kita jangan bagi muka, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, sebab segala tindak tanduk kita harus berlandaskan undang-undang. Nobody above the law. Nampak? So, tak salah. Tetapi tindakan sekolah yang ada, yang di Pulau Pinang itu, saya kita tengok case by case. Okay, now kita tengok isu yang pertama. Apa dia isu yang pertama? Beautiful. Isu dia yang bernama isu Lina Joy. Yang ni famous, tuan-tuan. Isu Lina Joy, tuan-tuan. Cukup famous. Allahu Akbar. Sedih bila kita fikir tentang isu Lina Joy, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan. Apa jadi Lina Joy? Tuan-tuan tengok Lina Joy. Lina Joy ni, tuan-tuan, ialah seorang Muslim. Nama dia Nur Azlina Jailani. Kalau kita dapat peguam yang hebat ni, Tuan Datuk Zulkifli Nordin ni, dia boleh terang lagi detail lah. Saya ni ambil semangat abang-abang, tuan-tuan ni lah semua yang membawa perjuangan ni. Jadi Lina Joy, Nur Azlina, saya tak boleh panggil Lina Joy sebab hakikinya dia ni Islam. Dia berasal daripada Islam. Nur Azlina Jailani ni saya dipahamkan dia pergi London. So dia dah murtad di sana. So dia balik ke Malaysia, tengok apa yang mereka cuba. Ini agenda perjuangan mereka, tuan-tuan. Ini agenda jahat mereka, apa dia orang cuba nak buat.
mereka cuba nak mencabar perlembagaan artikel 11/4. Apa yang mereka buat? Lina Joy, dia saman kerajaan Malaysia, lebih kurang macam itulah, untuk memastikan bahawa IC dia ditukar nama daripada Nur Azlina Jailani kepada Lina Joy. Nampak? Dia masuk ke mahkamah. Tuan-tuan, sampai ke hari ini, Mahkamah Persekutuan tidak boleh menerima ataupun menolak saman itu kerana apa? Kerana dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 11/4 dia dah bagi tahu dah, orang Islam boleh berdakwah kepada yang bukan Islam. Nampak? Orang bukan Islam, dia tak boleh dakwah orang Islam. Makanya bila tak boleh dakwah orang Islam, tidak akan ada istilah rasmi murtad. Tak boleh ada murtad sebenarnya lah. Dari segi nak tukar IC ke, tukar pasport ke, tukar lesen ke, tak boleh sama sekali. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Perlembagaan Persekutuan dah termaktub dah. Sebab tu tuan-tuan yang dia orang marah sangat dulu masa saya ingat lagi. Masa Tun Patlah menjadi Perdana Menteri, masa tu dia ada satu geng anti artikel 11. Ini semua geng-geng liberal-liberal yang sedang berjuang untuk memastikan bahawa artikel 11 ini dibuang daripada Perlembagaan Persekutuan. Gila ke apa dia pengen? Tok nenek dia pengen senang-senang kerja nak buat. Nampak tuan-tuan? Jadi Lina Joy sampai ke hari ini, walaupun hakiki dia sudah murtad, sudah tidak lagi bersama-sama dengan Islam, tapi tuan-tuan, IC dia, pasport dia pergi mana satu dunia, nama dia tetap Nur Azlina Jailani. Itu yang dia pun marah sangat tu. Nampak? Okay, next. Isu yang panas sangat tuan-tuan. Baru-baru ni je, tak lama. Isu bacaan doa di majlis Sekolah Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah MGS, Methodist Girls School, Pulau Pinang. Tuan-tuan tengok apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Kita difahamkan setiap tahun tuan-tuan, sekolah ini memang duk baca lah. Baca doa Kristian, baca doa Islam. Baca doa Kristian, baca doa Islam. Sebenarnya tuan-tuan, mengikut artikel 11, baca doa Kristian pun tak boleh dalam majlis rasmi. Boleh, tapi dengan syarat ibu bapa dan pelajar Islam kena kosongkan dewan. Tinggal yang bukan Islam saja baru baca doa. Itu yang boleh. Tapi sebelum ni dia orang balon saja. Jadi orang Islam pun, itu saya kata bila ibu bapa dan PIBG tidak tahu perlembagaan dan hak mereka, maka dibiarkan ianya berlaku. Sehinggalah tahun 2019 tak salah saya, apabila sekolah MGS melarang doa dalam Islam. Dia tak bagi dah doa Islam, tinggal doa Kristian sebab dia kata ini Methodist School. Jadi apa jadi? Rakan-rakan saya daripada NGO Islam turun menjadi saksi. Kita ada rakaman video, kita ada bukti, kita buat laporan polis, kita buat laporan kepada JAKIM. Tuan-tuan tengok, barulah seluruh Malaysia bergegar isu ni. Nampak? Apabila menunjukkan bahawa sekolah itu melanggar Perlembagaan Persekutuan, ada pula puak-puak yang duk bela tu. Nama tu Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Nampak? So macam-macam lah tuan-tuan. Jadi isu ni tuan-tuan, mereka sebenarnya tidak boleh membaca doa. Sebab itu tuan-tuan, dalam Malaysia tuan-tuan kena pernah terfikir tak? Kenapa azan sahaja dibenarkan dalam TV? TV 1, TV 2, TV 3, TV 7, TV apa saja TV hanya boleh azan saja. Hanya boleh azan lah. Maknanya agama lain untuk waktu sembahyang dia orang tak boleh. Hanya azan saja dibenarkan. Sebab apa? Sebab azan itu merupakan satu dakwah kepada agama lain. Maka ianya dibenarkan. Live dalam TV. Ada tilawatul Quran, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, live dalam TV. Sebab apa? Sebab apa? Bila buletin utama, sekarang ni kita tengah isu COVID. Kenapa boleh baca doa tuan-tuan? Doa pula dibaca dalam berita prime time pukul 8 malam. Kenapa? Sebab artikel 11 lah. Artikel 11 itu hanya diberikan hak kepada orang Islam sahaja tuan-tuan dalam berdakwah kepada agama-agama lain, dan agama lain tidak dibenarkan berdakwah tuan-tuan. Jadi jangan main, sebab tu kuasa Islam cukup besar di Malaysia ni tuan-tuan. Cuma di Malaysia ni tuan-tuan, Islam ni kita tak buat hukum hudud saja lagi. Hak lain tu semua kita dah menyeluruh dah. Tuan-tuan tahu dah tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan. Anda patut berbangga menjadi orang Islam. Ni, nampak? Satu lagi isu penyebaran kitab Bible kepada pelajar Islam di Sekolah Menengah Tinggi Bukit Tajam, BM High School. Ada beberapa kaki tangan gereja ke padri, kita pun tak tahu, ditunggu depan sekolah, diedarkan kitab Bible kepada pelajar-pelajar Melayu Islam.
diberikan kepada Bible pelajar Melayu saya tuan-tuan. Nampak? Ini saya kemukakan bukti-bukti dia tuan-tuan. Maka ini menunjukkan bahawa mereka ini sedang mencabar undang-undang negara. Dan ini sebenarnya salah. Dan kalau ada laporan polis, memang kena tangkap. Dan saya difahamkan memang dah ditangkap. Dan telah pun didakwa. Tetapi Malaysia kini ke DAP punya parti, ini hak asasi manusia. Nampak tuan-tuan? Mereka sedang menggunakan perkataan hak asasi manusia untuk kononnya membolehkan gerakan mereka itu berlangsung. Padahal mereka sudah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan tuan-tuan. Hebat tuan. Tak boleh tuan-tuan. Jangan buat main tuan-tuan. Sebab tu saya minta tuan-tuan tolong share live ni tuan-tuan. Share lah kepada Facebook masing-masing. Share lah kepada grup-grup Facebook yang ada. Link-link ni tolong share. Bagi tahu kepada rakan-rakan kita. Peri penting untuk kita faham perlembagaan persekutuan. Kuasa Islam itu amat besar tuan-tuan. Cuma kita je yang tak tahu tuan-tuan. Okey? Baik, tengok ni. Kita ada azan maghrib. Kita ada majlis tilawah Quran. Kita ada nasyid. Kita ada stesen TV khas untuk Islam. Kita ada TV Al-Hijrah, Astro Oasis. Kita ada yang TV 9, channel-channel agama tuan-tuan. Khas untuk agama Islam. Nampak? Ditayangkan dalam TV. Semua kaum, semua bangsa boleh tengok tuan-tuan. Kenapa dibenarkan? Artikel 11/4 tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Penting bagi kita untuk kita pastikan bahawa kita faham tuan-tuan undang-undang dan juga kuasa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan ni tuan-tuan. Cukup penting tuan-tuan. Jadi saya minta tuan-tuan semua tolong share live ini. Jadi kenapa agama-agama lain tidak dibenarkan menyiarkan siaran agama mereka? Agama. Saya tak kata bangsa, saya kata agama. Sebab saya bercakap dalam konteks agama Islam. Agama, konteks 11/4. Jadi sebab itu tuan-tuan saya melihat bahawa penting untuk saya Allahu Akbar, apa pula tunjuk. Biasalah tu anak-anak Jadi masa PKP ni dia bersilat macam-macam. So kita boleh ada ceramah agama live, ceramah macam-macam lah, halaqah lah, Allahu Akbar. 30 minit Ustaz Don. Jadi rancangan-rancangan ini merupakan rancangan-rancangan yang dakwah boleh dibenarkan tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, artikel seterusnya, artikel 12.2. Tolong buka buku. Artikel 12.2, muka surat 40 tuan-tuan. 40. Dia kata apa? Saya tulis siap kat sini. Dia kata, tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. Dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang berhubungan dengan institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu. Maknanya apa? Ni perlembagaan yang cakap ni. Maknanya masing-masing punya agama boleh buka nursery ke, tadika ke, sekolah ke, apa boleh buka. Tak ada masalah. Tetapi adalah sah bagi persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan negara, bukan individu, bukan NGO, bukan perseorangan, persekutuan atau sesuatu negeri. Apa tu maksudnya tuan-tuan? Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri menubuhkan atau menyenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu. Faham tak ni? Maknanya untuk agama lain tak boleh guna dana kerajaan. Tetapi untuk Islam boleh dan tidak boleh dipertikaikan. Nampak tuan-tuan, hebat tak hebat tuan-tuan? Agama tuan-tuan yang cukup tinggi berada di Malaysia tuan-tuan, yang cukup tinggi yang agama kita ni sudah selamat di bawah perlembagaan ni. Itu yang mereka nak, tak puas hati, nak sangat menang persekutuan ni, nak sangat pindah perlembagaan. Benda-benda ni tuan-tuan yang akan mereka pindah. Hampa nakkah dipindah? Baru ada akal, bergaduh lagi. Pecah belah lagi. Nampak? So, berkaitan dengan undang-undang Islam, no compromise. Untuk agama Islam boleh menggunakan dana perbendaharaan negara untuk sebarang tu, nak buat masjid ke, program ke, sekolah ke, madrasah ke, apa saja, korban ke, semua dibenarkan tuan-tuan.
Bukan saya kata, Perlembagaan Persekutuan yang kata. Baik. So tidak ada kompromi ya. Okey. Jadi untuk agama Islam apa pun tapi di Pulau Pinang tuan-tuan, tanah developer tuan-tuan yang digazetkan untuk masjid pun dapat jual tuan-tuan. Sebab apa? Orang Islam tak ada kuasa. Dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, orang Islam tak ada kuasa. Nampak? Itu bahaya tuan-tuan. Maka bersatulah wahai umat Islam. Okey. Kuasa kehakiman persekutuan. Ini menarik tuan-tuan. Artikel 121. Buka buku kita cari perkara 121. Okey, itu dia. Muka surat 207. 207. Apa dia kata tuan-tuan? Panjang sikitlah. Tapi saya akan pendek-pendekkan. Tengok dia kata. Dia katalah 121 ke 1A ni dia kata, yang pertama dia kata tentang mahkamah tinggi, yang kedua satu negeri, mahkamah lah. Ni cerita mahkamah ni. Sabah Sarawak punya mahkamah lah, apa bla 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 semua. C dimansuhkan apalah di mana-mana mahkamah bawahan pula. Kita tengok bawah sekali tuan-tuan. Yang warna merah tu tuan-tuan, yang warna merah tu. Minta tuan-tuan tolong tengok warna merah tu. Apa dia kata? Mahkamah yang disebut dalam fasal 1 di atas lah. Segala macam mahkamah tinggi, persekutuan ke seksyen ke apa semua. Tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang mahkamah syariah. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya apa? Sebarang keputusan yang telah diletakkan oleh mahkamah syariah langsung tidak boleh dicabar di mahkamah tinggi. Nampak? Ada rakan saya masuk? Tak ada lagi? Tak ada. So kalau ada saya kena accept sebab dia ada dia kena permohonan daripada rakan-rakan saya lah. Okey. Jadi maknanya apa kes dia? Okey, keputusan mahkamah syariah tidak boleh dicabar di mahkamah persekutuan. Keputusan mahkamah persekutuan tak boleh dicabar di mahkamah syariah. Okey, now kita pergi. Tengok contoh kes. Lina Joy. Tengok. Lina Joy memperlihatkan bahawa untuk seseorang keluar Islam perlu dirujuk kepada mahkamah syariah, bukan mahkamah sivil. Jelas bahawa mahkamah mengiktiraf. Nampak? Jadi maknanya dia cuba gunakan mahkamah sivil sebab IC. Nampak tak? Dia IC. Tapi bila pergi kepada mahkamah sivil kata no. You have to refer to mahkamah syariah. Sebab ini melibatkan undang-undang Islam, murtad, sebarang berkaitan Islam pergi ke mahkamah syariah. Begitu juga dengan kes yang ke bawah ni. Kes Subashini. Yang mahkamah memutuskan masalah seorang bapa boleh mengislamkan anak-anak mereka. Mahkamah sivil mengiktiraf peranan mahkamah syariah. Macam mana tu? Jom kita sembang. Case by case. Okey, kita tengok. Kes rebut jenazah. Okay. Permohonan Wira Gunung Everest. Isteri Wira Gunung Everest. Dia pun tak tahu suami dia ni dah masuk Islam. Nampak? Tiba-tiba suami dia dah arwah lah. Arwah telah pun hembuskan nafas dah kembali ke rahmatullah. Jadi isteri itu minta macam-macam. Tapi tuan-tuan, dalam Islam, bila mana seseorang itu dah masuk Islam dan seorang lagi kekal bukan Islam, maka terputuslah segala-galanya tuan-tuan. Hak penjagaan, duit, segala sekali hamba Allah ni, arwah ni duit banyak. Jadi isteri nak minta lah, tak dapat tuan-tuan. Nampak? Itu dana-dana arwah murti ni akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nampak? Jadi itu kuasa dia tu, mahkamah syariah. Jadi keputusan mahkamah syariah tidak boleh dicabar dalam mahkamah sivil. Hamba jangan main-main weh. Power weh. Jadi kita sebagai orang pejuang Islam, pejuang agama tuan-tuan, pejuang bangsa, kita kena tahu perlembagaan. Nampak? Saya play sikit lah. Lakonan, skandal. Bertahun mereka mengelirukan masyarakat Islam demi mendapatkan sokongan. Tetapi realitinya mereka memburukkan Islam secara halus. Ini kita nak beri kesedaran faham siapa sebenarnya musuh kita. Dan ilmu Islam dipersendakan.
amalan tidak sesuai untuk kerajaan Mahathir, guru-guru pendidikan Islam daripada Semenanjung sini kepada Sarawak. Janganlah mencermakan pemikiran anak muda, generasi baru. Tuan-tuan nampak tak? Share tuan-tuan, share. Like ni, share. Kita cerita dekat orang Islam tuan-tuan. Kelebihan, kekuatan perlembagaan persekutuan ni. Tapi Malaysia bukan sebuah negara Islam. Apa dia? Islam, agama persekutuan, artikel 3. Negara sekular. Bukan agama persekutuan lagi, merepek lagi. Mereka ini Nampak? yang kita mahu harapkan. Lepas tu tuan-tuan, untuk saya kata mendukung tuan-tuan, agama penting bagi kita. kita kena faham. Jangan terpedaya. Okay, last kali. Okay, bukan last kali lah. Kita ada next punya point, iaitu bahasa kebangsaan. Artikel berapa? Artikel 153, 152. Buka surat. Siapa yang ada buku kecil ni, buka surat. Saya dapat Tuhan. 269. Tengok artikel bahasa kebangsaan apa dia kata. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu yang dan hendaklah ditulis dalam tulisan yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Parlimen. Dalam perkara ini maksud rasmi artinya sebarang bentuk kerajaan sama ada persekutuan atau negeri mestilah menggunakan bahasa Melayu lah bodoh. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham. Nampak apa telah berlaku tuan-tuan? Nampak apa telah berlaku tuan-tuan? Dalam buku teks kita pun kita silap sebenarnya. Bahasa Malaysia. Mana main bahasa Malaysia tuan-tuan? Tak ada. Dalam perlembagaan persekutuan ini tidak pernah langsung disebut perkataan bahasa Malaysia, tak ada. Dalam perlembagaan ini tak ada satu perkataan bahasa Malaysia. Yang ada cumalah bahasa Melayu. Nampak? Tuan-tuan tengok di Pulau Pinang apa jadi tuan-tuan? Habis jadi dalca, jadi korma, jadi caca marba dah bahasa ni. Nampak? Apa nak jadi bahasa Mandarin lagi tinggi pada bahasa Melayu, betul bahasa Tamil. Itulah tuan-tuan yang berlaku sekiranya Pakatan Harapan Perintah lagi tuan-tuan. Sekiranya ada abang besar mereka di AP tuan-tuan. Kita kena tahu tuan-tuan. Nampak? Apa jadi? Ya, surat Menteri Kewangan tuan-tuan, Menteri Air Tanah dan Galian. Habis tuan-tuan. Bahasa ini. Nampak? Melanggar perlembagaan tuan-tuan. Ini kita kena sampaikan kepada anak cucu kita tuan-tuan. Bahawa kita dilahirkan sebagai Islam, sebagai Melayu, kita syukur tuan-tuan. Dan ada perlembagaan persekutuan yang mempertahankan dia. Yang satu undang-undang yang cukup kuat. Nampak? Jadi, okey. Dia kata apa lagi? Langkah-langkah usaha, dia ada akta bahasa. Nampak? Abjad Jawi. Saya ambil tu contoh. Dulu, di Penang Free School. Penang Free School, dia ada satu isu. Apabila pengetua sekolah itu, dia buat signboard dekat luar tu. Dia buat Payanona. Penang Faroya Free Sin Kap Waulam School. Ataupun sekolah menengah kebangsaan Penang Free tapi dalam tulisan Jawi. Oh, bising lah pasal apa free school ni pun diislamkan lah. Apa ni? Maknanya tuan-tuan, kalau tulisan Jawi ke, tulisan Mandarin ke, tulisan Tamil ke, bunyi dia Melayu boleh pakai. Kita baru tahu hari ni tuan. Bunyi dia Melayu, pronunciation dia Melayu. Dia tulis Jawi ke, tulis Arab ke, tulis Spanyol ke, tulis Thailand ke, tulis Cina ke, tulis India ke, tulis Burma ke. Bunyi dia Melayu, boleh pakai. Sebab apa? Yang penting pronunciation dia. Itu apa yang saya belajar dari segi akta kebangsaan dia tuan. Sebab tu sekolah Penang Free School tak salah kalau bertulisan Jawi. Kalau ada tulisan Cina sekalipun, sebab tulisan itu dia tidak ada tulisan kebangsaan. Dia ada bahasa pertuturan tuan-tuan. Okay? Baik. So, nampak tu, di bawah tu. Nampak tak bawah tu saya ada tulis logo Free School. Nasib baik saya ambil. Nampak kat bawah tu. Penang Free School. Tak salah. Sebab itu adalah kata rasmi negara kita. Penang Free School, betul lah. Jalan. Nampak bawah tu. Pulau Pinang. Pawau Lamwau Payanuna. Ini tuan-tuan kuasa kita tuan-tuan. So kita kena orang Melayu, kita kena tahu semua ni. Ni apa kejadah ni? Nampak logo kerajaan negeri dengan Tamil dengan bahasa. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Orang Pulau Pinang kata dah jadi dalca, dah jadi korma, halba campur, halua maskat pun sedap makan. Tapi itulah tuan-tuan daripada golmal jadilah. Nampak? Okey. Yang ni yang paling penting tuan-tuan. The most important thing. Yang tuan-tuan semua dah perlu tahu dan cerita kepada anak-anak cucu anda semua. Kenapa artikel 153 ini cukup penting? Jom, kita buka artikel 153. Muka surat 271.
Perlembagaan persekutuan. Baik. Yang pertama, tengok siapa sebenarnya yang menjaga artikel ini, tuan-tuan. Yang menjaga orang-orang Melayu Sabah Sarawak ni siapa dia, tuan-tuan? Nampak? Menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang-orang Melayu, anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan ini. Tuan-tuan, kita tak resis tau, tuan-tuan. Kita tak pernah resis. Tuan-tuan baca ayat last sekali. Dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. So maknanya, mereka juga ada hak di Malaysia ini. Mereka boleh mengundi, mereka boleh bertanding pilihan raya, mereka boleh membeli tanah, mereka boleh berniaga. Itu hak-hak mereka. Yang dipanggil kepentingan sah mereka. Tapi dia ada lagi satu kepentingan, iaitu kedudukan istimewa orang-orang Melayu di Malaysia dan juga orang Sabah Sarawak. Jom kita baca. Panjang sikit, so tuan-tuan ambil yang merah-merah tu saja. Jangan baca panjang-panjang, pening. Okey? Yang di-Pertuan Agong boleh bla 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 bla. Jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa, dana siswa, keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain. Nampak tak perkataan kemudahan khas lain? Maknanya kalau kerajaan nak buat apa saja sekalipun, tuan, untuk orang Melayu, Sabah Sarawak, orang Islam, orang asli ni, boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ianya termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Nampak? Pihak-pihak berkuasa yang bertanggungjawabkan dengan bertanggungjawab bla bla bla, panjang. Saya nak baca pun, tuan. Nampak? So apa dia, tuan? Saya keluarkan dalam bentuk gambar aja. Nampak? Kenapa kaki tangan awam penuh dengan orang Melayu Sabah Sarawak, Bumi Putra? Sebab Perlembagaan Persekutuan ada. Tu JPA kuasa kita. Kenapa boleh ada MARA, Majlis Amanah Rakyat untuk Bumi Putra, artikel 15. Tadi, nampak tadi kata beasiswa, dana siswa, keistimewaan, pendidikan, latihan. MARA ada institut latihan, MARA ada universiti, MARA ada kolej. MARA itu, tuan-tuan, tugas kerajaan persekutuan untuk menjaga orang-orang Melayu Bumi Putra di Malaysia. Mai Kerajaan Pakatan Harapan diletak Timbalan Menteri yang menjaga MARA ni bukan Melayu. Padan muka hamba. Sebab tu, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena tahu, tuan-tuan. Jadi kerajaan nak buat apa boleh? Yayasan Bumi Putra ke Teraju ke Felda ke Amanah Hartanah Bumi Putra ke dana apa saja, anything to do with Malay and Bumi Putra, tidak boleh dipertikaikan kerana ianya adalah Perlembagaan Persekutuan. Nampak, tuan-tuan? Okey? Okey? Alright, yang kedua. Seterusnya, tengok yang merah-merah aja. Menurut Undang-Undang Persekutuan yang sedia ada suatu permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan. Nampak? Merah lagi, perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri Malaysia Sabah Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, yang di-Pertuan Agong jaga kita lah, tuan-tuan. Agong ni jaga kita lah. So tolonglah jaga Agong. Hari ni baru hampa tahu, bila hampa dengar benda-benda macam ni baru hampa faham kenapa yang selama ini orang Melayu. Sebab tu kita ni di bawah payung Duli Tuanku. Rakyat ini, rakyat raja, tuan-tuan. Raja memayungi rakyatnya. Sedari sebelum kemerdekaan sehinggalah selepas kemerdekaan sampai bila-bila orang Melayu tetap dipayungi oleh rajanya, tuan-tuan. Jadi jagalah elok-elok. Kenapa raja dapat lebih? Dia raja lah. Hang tu rakyat lah. Sedap diri lah sikit. Hang tu rakyat raja lah. Sedap lah diri sikit. Jadi masih ada, tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang bila saya bagi ceramah pelajar-pelajar mahasiswa dulu, ada juga beberapa pelajar yang bangun tanya soalan yang radikal. Kenapa masih perlu ada hak-hak istimewa? Padahal budak cakap tu budak UiTM. Kalau budak cakap tu dekat Taylor's College lain juga. Budak yang cakap dekat saya tu budak UiTM. Kenapa perlu ada hak-hak istimewa orang Melayu? Macam nampak muka dia. Masalah, pasal dia tu masuk ke UiTM. Hang masuk UiTM bukan hang pandai sangat pun. Nampak tak? Sebab hang tu Melayu Islam. Nampak, tuan-tuan? Dan sekarang ini UiTM merupakan salah satu universiti yang terbaik di Malaysia. Dan kualiti graduan-graduannya amat terbaik, tuan-tuan. Dulu lah orang kata universiti kampung lah. Dulu orang kata ITM. Sekarang UiTM semua orang berebut. Jangan bising-bising. Syukur bila dia lahir sebagai orang Melayu dan Islam di Malaysia, tuan-tuan. Nampak? Apa lagi? Sebab itu, tuan-tuan, di Malaysia ini,
kalau kata anda nak berniaga ataupun nak berniaga dengan kerajaan Malaysia, anda kena ada lesen kewangan. Kenapa lesen kewangan kena ada sijil tarah bumi? Bukan suka-suka hati kerajaan Malaysia itu resis, tuan-tuan, tak. Sebab ianya merupakan perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Nampak dia kata tadi? Nampak? Lesen, permit, apa-apa saja untuk orang Melayu, Sabah, Sarawak saja. Sebab itu tuan-tuan, orang kata banyak kata apa? Orang kata pakai Alibaba lah, Alibaba akan bubuh nama Melayu. Sebab mereka tidak boleh berniaga dengan kerajaan. Tapi sekarang apa jadi di Pulau Pinang? Tak payah kewangan tuan-tuan di Pulau Pinang. Pakai SSN dia boleh berniaga dah. Sebab apa? Kerajaan negeri tidak mengguna pakai artikel-artikel ni. Jadi saya rasa kalau ada NGO, para peguam yang kuat, strong, tolonglah saman kerajaan negeri ni. Sebab banyak tindak tanduk mereka ini yang memang melanggar dengan kerajaan persekutuan. Ataupun perlembagaan persekutuan, tuan-tuan. Nampak? Nak buka tekun nasional, amanah ikhtiar, pinjaman perimahan nar, apa saja untuk orang Melayu, tuan-tuan, tidak boleh dipertikaikan. Sebab itu ialah hak istimewa orang Melayu. Okay? Baik. Yang ni. Ada lagi? Mana-mana universiti, college dan institusi pendidikan yang memberikan pendidikan selepas MCE, Malaysia Education, yang setara dengannya SPM lah. Apa saja tuan-tuan. Lah kita cakap pasal education pula. Nah, tengok. Universiti, segala mak nenek lah tuan-tuan. Kerajaan buat untuk orang Islam, untuk orang Melayu, Bumi Putera, Sabah, Sarawak. Saya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tu saya dengan bangga saya beruniversiti saya, tuan-tuan. Saya punya ada matrikulasi. Sekarang ni asasi lah. Ada pelajar-pelajar daripada Sabah, Sarawak masuk. Kenapa boleh masuk? Sebab mereka Bumi Putera. Ada mamak-mamak masuk sebab mereka Bumi Putera. Bumi Putera apa sebab? Pasal agama Islam. Sekali lagi saya tunjukkan tuan-tuan, apa dia yang menjadikan mereka ini Melayu? Bumi Putera. Saya tunjuk tuan-tuan. Nak buat kelas-kelas agama, sekolah-sekolah SMK, tak ada masalah. Balik kepada artikel 3 tadi tu. Artikel 12.2. Nak buat institusi agama Melayu, tak ada masalah. Kuasa kita, tuan-tuan. Maka peliharalah perlembagaan ini dan peliharalah mereka yang memerintah kerajaan. Nampak? Jadi baru-baru ni rakyat dah ajak lah sikit. Kalau ada pemimpin-pemimpin, jangan sombong. Nampak? Rakyat hakim negara. Kan? Rakyat boleh menukar, tuan-tuan. Tapi bila rakyat tukar, rakyat ada akal. Dapat pula lagi taik. So bersyukurlah kita, tuan-tuan, dengan apa yang kita ada tambah pada hari ini dengan kerajaan kita gabungan parti-parti Melayu. Siapa sangka, tuan-tuan, UMNO duduk dengan PAS, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya ni angkat tangan lah syukur, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Penyatuan dua parti terbesar Melayu, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. DAP tidur malam tak lena dah. Nampak tak? Okey? Isu mansuhkan PTPTN merugikan orang-orang Melayu Bumi Putera. Dia petau dah, tuan-tuan. PTPTN ini merugikan orang Melayu. Bukan PTPTN merugikan. Mansuhkan PTPTN ini merugikan orang Melayu. Itu yang bagi rugi. Sebab apa? Sebab yang duk perjuangkan mansuhkan PTPTN ni bukan orang Melayu. Orang bukan Melayu yang duk tekan kerajaan suruh bagi pendidikan percuma. Mengapa? Mahasiswa Melayu perlu masuk ke IPTA dan IPTS. Sebab apa? Sebab balik pada tadi, orang Melayu dan Bumi Putera akan masuk ke IPTA. Bila jadi ke IPTA, apa jadi, tuan-tuan? Bila masuk ke IPTA, kerajaan memberi subsidi. Apa bukti dia? Saya tak cakap kosong, tuan-tuan. Tengok ni. Saya sediakan saya punya surat tawaran masuk ke universiti. Tengok. Itu surat tawaran saya, tuan-tuan. Subsidi kerajaan kepada mahasiswa di IPTA awam. Sebab itulah beritahu kat anak-anak, orang suruh belajar pandai-pandai. Pasal apa? Suruh masuk universiti kerajaan. Pasal universiti kerajaan, kerajaan tolong bayar bagi kat kita. Habaq kat anak-anak. Nampak? Saya masuk universiti 1 tahun. Dekat surat tu tulis, we are also wish to inform that the following information base. So the average cost per student Bachelor of Economic and Management Science 11,000. Saya kena tanggung 11,000, tuan-tuan. Daripada 11,131, tuition fees is 1,100. Jadi balance tu, kerajaan tanggung 10,031 ringgit tu, kerajaan tanggung lah, tuan-tuan. Setahun. Kali 4, 40,000 lah kerajaan tanggung saya, tuan-tuan. Dan anak-anak tuan-tuan lah masuk ke IPTA. Tapi IPTA ini, dia ada kota majoriti. Dia orang Melayu dan Bumi Putera. Maka, yang bukan Islam, bukan Melayu, bukan Bumi Putera, tak boleh masuk ke IPTA. Mereka kena masuk ke IPTS. Masuk ke IPTS, mereka kena bayar jumlah yang tinggi.
Contoh, macam saya. Tuan-tuan bayangkan dalam masa 4 tahun, kerajaan tanggung saya 40,000 tau. Saya sign PTPTN. Saya mengaku, saya merupakan penerima peminjam PTPTN. Tengok tu kira saya. Saya sign PTPTN RM25,000, tuan-tuan. Yuran pengajian saya tadi, 1,100 yang saya kena bayar lah. Kali dengan 4,400. Ambil PTPTN saya tadi 25,000, tolak 4,400 Balance duit saya berapa, tuan-tuan? 4 tahun. Saya ada lagi 20,600 lah, tuan-tuan. Kenapa saya bayar 1,100? Sebab kerajaan dah tanggung saya 10,000 setahun. Jadi saya sebagai student IPTA, saya hanya perlu bayar 1,100 je. Jadi mahasiswa yang bongok sangat, saya nak kata ni, mahasiswa IPTA yang bongok sangat pergi sokong mansuhkan PTPTN, pendidikan percuma, tambah awak tu orang Melayu bongok, sebab dia tak tahu perkara ni, tuan-tuan. Nampak? Jadi sekarang ni saya ada ekstra duit RM20,600, tuan-tuan. Duit makan saya terlepas, duit buku saya terlepas. Tuan-tuan, zaman mak bapak kita masuk universiti, mak bapak kena jual tanah lah, mak bapak kena jual rumah lah, kena jual kereta lah nak bagi anak-anak belajar lah. Zaman sekarang tak payah lah, dah ada PTPTN lah. Nampak? Duit tanggung, duit makan. Tapi student buat apa dengan duit ni, tuan-tuan? Student beli handphone, student beli kereta, student beli motor, keluar dating dengan girlfriend. Betul tak betul? Betul tak betul? Cuba tanya balik, tuan-tuan. Ini realitinya, tuan-tuan. Tapi sekarang sebenarnya, bila dah habis belajar, kerja, bayarlah balik. Boleh guna untuk adik-adik yang akan datang. Tuan-tuan lihat. Tapi saya beruntung lah sebab saya IPTA dan ramai lagi, ratusan ribu, jutaan lagi anak-anak Melayu dan Bumiputera, walaupun ada juga yang bukan Bumiputera, masuk ke IPTA ada. Tapi dia ada kota dia lah. Sebab IPTA untuk balik kepada artikel 153 ada, pendidikan untuk Melayu dan Bumiputera. Artikel perlembagaan. It's not racist at all. Ini bukan satu percakapan ataupun satu perbualan rasis, tidak. Ianya berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan. Kita kena faham ni, tuan-tuan. Nampak? Okay? Ni, tarifan orang asli. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan? Orang asli pun diiktiraflah dalam perlembagaan persekutuan. Bila saya mengaji sikit-sikit, baru saya jumpa lah, tuan-tuan. Orang asli pun, tuan-tuan, diiktiraf lah. Artikel 160. Buka buku, buka. Beli buku kecil. Pergilah dekat mana-mana kedai-kedai buku seluruh negara. Okey, Makbul Books ke, MPH ke, apa saja kedai buku, beli buku kecil ni RM9 dia. Okey? So, tuan-tuan tengok, artikel 160 ni kata apa? Bukan saya kata, perlembagaan ni kata. Mana dia? Tu dia, takrifan. Sebab takrifan. Okey? So, perkara 2 dia kata. Dia kata 160-2 orang asli. Ada, tuan-tuan, orang asli. Takrifan orang Melayu pun ada, tuan-tuan. Orang asli pun diiktiraf dalam parlimen, dalam perlembagaan persekutuan. Nampak? Orang asli berarti orang asli yang tinggal di semenanjung tanah Melayu. Sabah, di Pahang, di Perak, di pos-pos pedalaman, di Kelantan, Gua Musang, di Johor. Ini semua, Cameron Highland, ini semua ialah Bumiputera. Saya, tuan-tuan, saya ni bukan bangsa Bumiputera. Saya ialah Melayu. Nampak? Orang asli, Sabah, Sarawak, ini semua dipanggil Bumiputera. Melanau, Murud, Kadazan, apa, ini semua kita panggil Bumiputera. Nampak? Saya seorang Melayu sebab saya Melayu di Semenanjung. Tengok, takrifan. Tuan-tuan, orang Melayu pun ada takrifan lah dalam perlembagaan. Apa dia kata? Orang Melayu, artinya seorang yang pertama sekali, to be a Malay, you need to be a Muslim. Sebab tu orang kata, bila ada mu'alaf yang masuk, yang menganut agama Islam, dia kata, itu orang sudah masuk Melayu. Tapi betul lah, dia ikut perlembagaan lah. Nampak? Dia kata apa? Yang pertama, nak jadi orang Melayu, nak menjadikan anda ini seorang Melayu, apa dia? Yang pertama, haruslah beragama Islam. Yang kedua, lazim bercakap bahasa Melayu. Dan yang ketiga, menurut adat istiadat orang Melayu. Okey, kita ambil contoh. Saya solat 5 waktu. Allahu Akbar. Solat 5 waktu. Okey. Yang kedua, di rumah saya bercakap dalam bahasa Melayu. Mak, nak pergi kedai? Ya, macam kopi Ustaz. Okey, bercakap bahasa Melayu lah. Logat lain lah. Okey. Dan saya kahwin, saya bersanding, ada tepak sirih, pakai kain pelekat, pakai sampin, pakai kebaya. Ini adat lah. Ada bunga manggar.
You see? Okay, ada apa panggil apa tepak sirih, apa bertelur. Jadi ada orang Melayu, ada pelamin. Okay? Ini ialah adat orang Melayu. Maka saya digelar Melayu. Baik. Kes yang kedua. Tuan-tuan bayangkan. Saya kahwin macam orang Melayu. Ada pelamin, ada sirih, ada macam-macam lah. Okay? Ada sirih junjung, ada bunga manggar. Saya bercakap dalam bahasa Melayu apa semua. Tetapi saya bukan beragama Islam. Adakah saya seorang Melayu, tuan-tuan? Adakah saya seorang Melayu? Tidak, tuan-tuan. Saya bukan seorang Melayu. Saya ialah Bumi Putra. Contoh, kawan-kawan kita yang berada di Kedah tu, di Naka, di Nami tu, mereka bukan orang Melayu. Mereka beragama Buddha. Mereka cakap orang Melayu. Mereka hidup dengan kain pelekat. Baba dan nyonya. Mereka, nampak? Bukan beragama Islam. Kaum Siam yang berada di Kedah tu, mereka Bumi Putra. Anak mereka boleh masuk UiTM. Anak mereka boleh dapat pinjaman MARA. Boleh dapat beasiswa MARA. Nampak? Ini tuan-tuan, kita kena faham perundangan, tuan-tuan. Jangan cakap merepek-merepek, tuan-tuan. Nampak? Jadi sebab itu penting bagi kita, okey, bagi kita untuk kita faham bila mana kita ada perkara ataupun fakta yang berasas. Kita bercakap, orang tak boleh soman kita. Orang tak boleh balon kita susah hati sebab kita cakap berlandaskan fakta perundangan tertinggi negara, tuan-tuan. Okey? Lihat, nampak? Sampai ke tahap, tuan-tuan, kaum ataupun etnik Sabah Sarawak pun dimaktubkan dalam perlembagaan 161A kurungan 7. Bukan saya kata, tuan-tuan. Ini perlembagaan yang kata 161A. Ni apa dia? Artikel berapa ni? Mana 161A? 161A tu dia. Perlindungan tambahan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Nampak? Bukitan Bisayah, Dusun, Dayak, Kadazan, Kalabit, Murut, Penan, Tabun, Kayan, Kenyah, Kelagat, Sisum, Melayu, Melano, Sian, Tagal. Ini semua etnik di Sarawak. Okey? Di Sabah je lah, Kadazan, Dusun lah, Murut lah, macam-macam lah. Semua ini adalah, jadi kita panggilkan kami semua sebagai Bumi Putra. Jadi bersyukurlah kita, tuan-tuan, kita berada di bumi bertuah Malaysia ini, tuan-tuan, yang sebenarnya menjaga kebajikan tuan-tuan daripada A to Z. Anda beranak saja di tanah Melayu ini, di Malaysia, di Sabah, di Sarawak ini, tuan-tuan, sebagai anak Malaysia yang bergelar Melayu, Bumi Putra, Sabah Sarawak ataupun anak-anak negeri Sarawak, anak-anak negeri Sabah, anak orang asli, bersyukur, tuan-tuan. Kerana kerajaan sebenarnya sedang menjaga anda berdasarkan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Nampak? Kecualian bagi kedaulatan dan raja-raja. Nampak? Kita tengok kan? Apa dia yang dikatakan raja-raja? Raja-raja punya kuasa pun ada dalam parlimen, dalam perlembagaan persekutuan. Nampak? Lafaz sumpah. Tuan-tuan tak kan? Setiap kali bila ada pertabalan yang di-Pertuan Agong, apa yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tu yang lafazkan? Tuanku titah apa? Tuanku baca di depan raja-raja Melayu ni apa dia? Ni tuan, ni ayat dia. Semua kita baca sama-sama. Nampak? Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyurkan dan akan disah dan dimasyurkan di masa hadapan. Dan lagi, kami berikrar mengaku dengan sungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Takbir! Allahu Akbar! Tuan-tuan, yang di-Pertuan Agong angkat sumpah untuk jaga agama dia lah, tuan-tuan. Yang di-Pertuan Agong bukan suka-suka duduk dekat singgah sana tu seronok dapat kuasa. No! Dia duduk, baginda duduk di atas singgah sana, istana negara, istana-istana negeri dengan lafaz sumpah menjaga agama, tuan-tuan. Dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negeri. Nampak, tuan-tuan? Hebat, tuan-tuan, Malaysia ini, tuan-tuan. Ini yang sebenarnya yang cukup mereka tak suka, tuan-tuan, dengan artikel-artikel yang saya sebutkan pada malam ini, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Nampak? Okey? Jadi, tertakluk kepada bentukan perlembagaan ini, kedaulatan bacalah, tuan-tuan bacalah pelan-pelan, masing-masing perlembagaan ini.
Dia tidak apa-apa juga. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak tuan-tuan? Tun Dr. Mahathir pernah diwar-warkan bahawa Tun Mahathir ini merupakan orang yang membuang kuasa raja-raja. Yang ni isu panas ni, panas. Jadi saya sebagai orang yang ada sedikit ilmu kursus yang saya pergi, jadi saya kena share dengan tuan-tuan. Apa dia yang dikatakan Tun Mahathir buang kuasa raja? Bukan, Tun Mahathir tak buang kuasa raja. Okey. Dia kata ada macam ni. Apabila adalah tahun yang sebetulnya saya tak ingat lah. Siapa dia yang di-Pertuan Agong pun, Tuanku Agong pun saya tak ingat. Tapi yang pasti ada satu permohonan dalam sidang parlimen apabila Tun Dr. Mahathir dan juga kabinet di ketika itu dan juga ahli parlimen meluluskan pindaan perlembagaan. Apa dia pindaan perlembagaan? Macam mana nak pindah perlembagaan, tuan-tuan? Siapa pernah sembang antara kita pindaan perlembagaan dan juga pindaan akta, penggubalan perlembagaan dan penggubalan akta? Apa bezanya, tuan-tuan? Tuan-tuan, nak gubal akta tak payah 2/3 dapat kuasa setengah pun jalan dah. Itu akta jalan raya, kanun keseksaan, enactment jalan raya, enactment penjualan, itu semua tu tak perlu 2/3 parlimen. Itu tu hanya perlu kuasa majoriti dalam parlimen, simple majoriti. Tetapi untuk memindah perlembagaan, artikel 3, artikel 121, artikel semua tadi yang saya betang artikel, termasuklah artikel yang melibatkan raja-raja ini, tuan-tuan, parlimen perlu dapatkan 2/3 ahli dewan rakyat baru dibolehkan untuk diangkat. Tak lulus lagi walaupun 2/3 parlimen dah setuju, dah dapat undian ahli parlimen 2/3, tapi pindaan itu belum lagi boleh dilaksanakan tanpa kelulusan endorsement of Majlis Raja-Raja. Maknanya keputusan yang dapat dalam 2/3 dalam parlimen, tuan-tuan, harus diangkat ke Majlis Raja-Raja Melayu. 9 orang raja pula. 9 TYT tak termasuk tau. Raja-Raja Melayu pula yang akan memutuskan. Ada 9 orang, undilah. Jadi di ketika itu Tun Mahathir cuba untuk Datuk Seri Dr. Mahathir lah masa tu, Datuk Seri Dr. Mahathir dan juga beberapa menteri-menteri kabinet cuba untuk memindah perlembagaan dan berjaya dapat 2/3. Untuk apa? Agar raja-raja tak boleh buat jenayah. Itu saja. Mana-mana raja-raja Melayu tak boleh melakukan prosiding jenayah. Sebab sebelum pindaan tersebut, raja-raja immune. Itu saja. Adil lah. Okay? Jadi, makanya dengan adanya pindaan tersebut, Parlimen Malaysia meluluskan pindaan setelah 2/3 dengan mewujudkan artikel yang terbaru dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu artikel 182. Nampak ni artikel yang terbaru ni, artikel 182 ni. Apa dia kata? Proceeding terhadap yang di-Pertuan Agong dan raja-raja. Maknanya sekiranya ada mana-mana raja-raja melakukan jenayah, bunuh orang, pukul orang, jenayah kekerasan apa semua, barulah akan dibawa dibicarakan. Itu pun bukan mahkamah biasa. Akan ditubuhkan satu mahkamah khas raja-raja Melayu. Itu level tinggi lah. Maknanya perbicaraan itu adalah cara-cara itu hal-hal perundangan orang akan sembang lah. Tapi itulah sebenarnya yang berlaku. Dan setelah dapat 2/3 dalam parlimen, pindaan perlembagaan itu belum lagi diluluskan. Diangkat pula kepada Raja-Raja Melayu, tuan-tuan. Raja-Raja Melayu 9 orang. Tun Mahathir pun tak masuk dalam meeting tu, dalam pengundian tak masuk. 9 orang raja-raja ni saja yang akan mengundi. 5 raja bersetuju untuk mewujudkan mahkamah khas raja-raja ini sekiranya berlakunya kes-kes jenayah melibatkan raja-raja. Itu saja. Jadi maknanya rakyat ini tidak ada kuasa lagi memindah perlembagaan tanpa duli-duli yang maha mulia, tuanku-tuanku sendiri yang mempersetujui. Abang jangan seronok. Abang jangan seronok. Tengok, orang-orang bersatu semua seronok lah yang aku cakap tadi. Tapi ini realiti, tuan-tuan. Tun Mahathir Presiden UMNO 22 tahun lah, tuan-tuan. Ada respon kat bawah ni. So, jangan risau. Saya menyatakan, kulil haq wala kana murah.
Kita katakan yang benar. Sebab ini tuan-tuan, perkara yang Tun Mahathir buat dulu. Untuk kebaikan semua pihak, dan kelulusan itu bukan tangan dia hanya mampu mencadangkan majlis raja-raja yang endorse, itu pun undi 5-4 tak salah saya, undi 5-4 bersetuju dan 4 raja-raja tidak bersetuju. Maka termaktublah Mahkamah Khas Raja-Raja, sekiranya berlaku kes jenayah sahaja, civil tak ada, apa semua tak ada, jenayah sahaja. Okey, itu dia tuan-tuan, warisan raja-raja dan permaisuri Melayu daripada mula Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang pertama sehinggalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Abdullah yang terbaru. Saya bangga tuan-tuan, inilah sebenarnya payung kepada negara kita, ketua kepada negara kita tuan-tuan. Apabila berlaku pertukaran kerajaan baru-baru ni, bulan 3 baru-baru ni tuan-tuan, kita dapat lihat seluruh negara bagaimana besarnya kuasa raja-raja Melayu. Hampa jangan duk makilah raja-raja, ini payung kita lah. Yang kat luar tu kan, punya seronok lah, maki agung, maki raja-raja. Tapi bila mai tang isu baru-baru ni, pandai pula mecong kaki raja lah. Kat luar semua abang maki dia. Dekat depan ni pandai pula abang mecong kaki dia. Pasal apa? Pasal nak kuasa. Tapi yakinlah tuan-tuan, Allah apabila dah angkat seorang umara tu, raja-raja ni tuan-tuan, dia daulat tu dah ada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main. Maka berbanggalah anda menjadi seorang yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Dan inilah tuan-tuan yang Allah wakilkan kepada kita untuk menjadi untuk mengetuai kaum kita ataupun bangsa kita di Malaysia ini tuan-tuan, di tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak tuan-tuan. Rumpun Melayu, itu kita panggil Malay Archipelago. Jadi saya rasa pindaan perlembagaan. Okey, sedikit sekali pindaan perlembagaan. Nampak? Sesuatu undang-undang yang membuat sesuatu pindaan kepada perkara 4, perkara 10, apa je undang-undang pertukaran bahagian 152, 153, 38, 63, 77 tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Power tuan-tuan, power. Okey, so bersyukurlah kita berada di bumi Malaysia lagi. Ni secara brief lah saya buat. Perkara 10, Parlimen boleh meluluskan undang-undang. Perkara taraf keistimewaan kedaulatan ini, Majlis Raja-Raja 38, 63, hak-hak Melayu, 71, Petikai Takhta Raja Negeri, persoalan hak Melayu, bahasa Melayu, hak istimewa Melayu. Berbalik tadi kepada hak istimewa 7 wasiat Raja-Raja Melayu kita. Jadi saya ada satu lagu yang saya nak share dengan tuan-tuan semua, yang dah lama sangat yang saya tak nyanyi tuan-tuan. Jom malam ni kita sama-sama nyanyi tuan-tuan. Kita share live ni tuan-tuan. Kita nyanyi lagu ni sama-sama. Ini lagu Pak Dave buat kat kita ni. Jom. Jom kita nyanyi sama-sama tuan-tuan. Duduk pun masing-masing. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa bersamalah kita lenyap di hati sama. Indahnya bumi kita ini warisan berguru lamanya, hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintis sendiri. Masa depan sungguh gelap, kan lenyap peristiwa semalam. Tertutuplah hati, terkunci mati, maruah pribadi dah hilang. Kini kita cuma tinggal puasa, bila hati bersama.
sudah tiada masa. Majulah dengan Maha Perkasa. Janganlah terlalai, teruskan usaha, layukan gagah di Nusantara. Melayukan gagah di Nusantara. Ngomong mulu ngomong. Gagah di Nusantara. Alhamdulillah. Baru selesai. Baru selesai, tuan-tuan. Baru selesai live screen saya. Baru saya boleh tengok muka saya sendiri. Saya sebenarnya tuan-tuan tadi saya tak nampak muka saya tadi. Daripada tadi tu saya tak nampak muka saya tu. Ni baru saya nampak muka saya dekat skrin okey, baca komen-komen kita. Okey, siapa yang berminat nak masuk live saya, itu ada link yang saya sediakan. Okey, tuan-tuan klik link tu, tuan-tuan boleh masuk ke dalam live saya sebagai ahli panel ataupun sembang-sembang maksimum 6 orang. Yang ni saya guna StreamYard. Siapa-siapa yang free boleh kita masuk, kita sembang-sembang 2 orang, 3 orang ni dia length sikit, presentation dah habis dah. So tadi slide yang saya present daripada pukul lama juga noh, sejam setengah noh. Sejam setengah tadi saya present live slide sebab live kita ni hanya ada lagi 30 minit saja sebab menggunakan StreamYard ini saya hanya dibenarkan guna oleh StreamYard ini untuk 2 jam saja maksimum. Jadi tuan-tuan, itulah sebenarnya yang mungkin boleh kita kongsikan pada malam ini berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Tuan Nasir Muhammad Tuan Nasir ni kacau saya, Tuan Nasir Saleh ni. Di Balau CCI Penang dulu. Okay, so saya mungkin bukan budak law, saya bukan budak law, saya bukan budak perundangan, saya budak ekonomi. Tetapi tuan-tuan yakinlah sebagai orang Melayu Islam di Malaysia ini, kita harus punya jati diri yang kuat. Kerana kita sebenarnya dibantu ataupun dipertahankan oleh Perlembagaan Persekutuan yang sememangnya satu buku yang begitu kompleks. Saya pernah berkursus bersama dengan Majlis Keselamatan Negara yang memberikan input-input ini bersama-sama kepada saya dan juga rakan-rakan, saudara Azdi, Ayanda Arsyad. Adalah rakan-rakan yang hadir, Abang Syam Hammer semua. Kita pergi ke satu camp, kita diberi kursus oleh pihak Majlis Keselamatan Negara yang menceritakan, sebab tu yang pada hari ini boleh kita share kepada tuan-tuan semua apa sebenarnya dikatakan tentang Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan, sebagai orang Melayu Islam harus kita tahu tentang kekuatan kita. Harus kita yakin, kita kena tahu kekuatan kita kerana Perlembagaan Persekutuan ini ialah satu dokumen yang memelihara kedaulatan kita, tuan-tuan. Itu je saya boleh kata. Okay? So, saya pun dah sejam setengah dah dekat sini. Okay, kita nak baca komen. Terbaik mahu wakaf. Bagi faham sikit mana-mana yang tak faham. Ya Pak Su, betul Pak Su. Hampa tu termasuk semua ke? Fazril Ismadi. Saya nak baca komen. Komen dekat sini aku lupa nak pi komen nombor. Set. Kita baca komen pula daripada mula-mula tadi. Tu dia. Kita ada Fauzi, Steady Ko. Kita ada YB Yazid. Ya, Assalamualaikum. Okey, yang berbahagia Datuk Farid. X Adun Pulau Betung. Sahabat sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tu masa kita PKP ni kita cubalah sedaya mungkin yang kita mampu. Mamu Iqbal, Akum Syahbas bro. Kita ada Megat Taufik. Megat, lama tak jumpa Megat. Geng-geng ngaji PMS wilayah ni. Tu dia, Noh Hisham. Abang, baru je jumpa Abang Hisham kita, insyaAllah. So, Abang Jabar, insyaAllah. Ayahanda Datuk, Tok Ayah kita, Datuk Puat. InsyaAllah Tok Ayah. Cuba kita sampaikan sekadar yang kita mampu. Ustaz Sofian, China dan India tak ada disebut dalam perlembagaan. Betul. Betul. Saya mungkin tertinggal. Bagus. Terima kasih Ustaz Sofian. Dalam perlembagaan ni tuan-tuan, berpuluh kali disebut perkataan Melayu, Bumi Putera, anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak dalam ni. Berbanyak-banyak kali. Tapi tidak ada satu pun perkataan China dan India. Sikh, apa saja kaum lain
tidak disebut dalam Perlembagaan Persekutuan dan mereka ini disebut sebagai kaum-kaum lain. Agama apa sama juga. Agama lain tidak disebut. Agama Islam saja disebut. Agama-agama lain disebut sebagai agama lain. Hebat tuan-tuan. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Saudara Najib, pembelajaran yang berguna insya-Allah. Ada sedikit sebanyak. Ini pun kita tak berformal saja, just buang masa saja. Okey. Jom tuntut ilmu. Anan Mustafa. Pak Sunan. Terbaik Mahmud Yaakob, insya-Allah. Bagi faham sikit mana yang tak faham, insya-Allah Pak Su. Niat kita tu tak lain bukan Pak Su, kita nak menanamkan semangat cinta ke tanah air. Saya bila bercakap tentang isu ini, saya berharap agar Kementerian Belia dan Sukan, sebab apabila BTN zaman Pakatan Harapan ni pening kepala. Pakatan Harapan ni dia pergi tutup habis BTN semua, jasa semua. BTN ni tuan-tuan bukan tempat brainwash. BTN ini merupakan satu institusi kenegaraan. Satu agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk bagi rakyat cintakan negara dia. Itu yang saya belajar lagu anak kecil main api itu dekat BTN lah. Yang hari ni aku boleh faham raja, aku boleh faham perlembagaan. Maka saya dengan ini saya yakin dan percaya di bawah kebijaksanaan kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan. Datuk Rizal bila dilantik menjadi Menteri Belia, kebetulan BTN sekarang ini berada di bawah bidang kuasa Kementerian Belia. InsyaAllah saya yakin sesuatu akan dilakukan oleh Datuk Seri Rizal dalam menjenamakan semula BTN ini, tetapi membawa perjuangan roh yang sama tuan-tuan. BTN harus dikembalikan. Anak-anak muda harus diterapkan semangat kenegaraan, patriotisme, cintakan negara tuan-tuan. Itu apa yang ni lah. Okey, ni link ada saya bagi. Siapa yang nak join live saya, bersila klik link tu. Saya akan approve. Kita boleh bersembang-sembang dalam live ni. Tuan Nasir Saleh, salam Ramadan Mubarak. Teruskan diskusi itu terbaik. BTN terbaik. Nur, Rizwan, betul. Apa yang dikatakan sebab apa? Sebab BTN ini merupakan satu agensi kenegaraan. Dia bukan agensi brainwash tuan-tuan. Ada orang kata lah, agensi nak bagi orang jadi UMNO lah, merepek tuan-tuan ni semua. Sebab tu yang lahir generasi yang bila keluar demonstrasi boleh pijak gambar agung, boleh pijak gambar pemimpin, boleh langkah. Inilah kerajaan-kerajaan bangsat Pakatan Harapan ni tuan-tuan, melatih rakyat jadi buta perut. Pasal apa? Pasal rakyat tidak dididik. Jadi sempena dengan PKP ni tuan-tuan, saya akan gunakan sedaya mungkin channel media yang ada untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat negara kita bahawa beri penting untuk kita menjadi rakyat yang bertinggi patriotismenya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan, betul kita kata Korea Selatan, Korea Utara tu negara komunis. Vietnam, tetapi patriotisme negaranya tinggi, cinta negaranya tinggi. Tapi kita tak perlulah ambil sampai nak menjadi sebuah negara komunis. Tapi sekurang-kurangnya sistem negara kita yang agak bebas dan freedom ni tuan-tuan, yang membolehkan kita menjadi rakyat yang tinggi patriotismenya. Maka harus kita menjadi rakyat yang bersemangat kepada negara. Sebut pasal negara Malaysia kita bersemangat. Tetapi apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan, kita dijadikan sebagai bahan batu api perpecahan kaum. Apabila menteri-menteri yang bodoh, bangsat, tak ada akal tuan-tuan, yang memerintah 22 bulan tuan-tuan, yang menghuru-harakan negara tuan-tuan. Maka ini sekarang ni dah sampai masanya untuk kita kembalikan seluruh semangat perjuangan bangsa kita tuan. Kembalikan balik perjuangan tok nenek kita tuan-tuan, menjadikan Malaysia ini menegara maju. Dalam masa yang sama, semangat cintakan tanah air itu tinggi tuan-tuan. Ini kita jumpa rakyat Malaysia pakai IC, pakai pasport Malaysia, tapi tak reti cakap orang Melayu. Tak reti cakap Malaysia. Tak reti cakap bahasa Melayu. Dalam perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa rasmi. Tapi you nak jadi warga negara Malaysia, tapi bahasa you tak boleh cakap. Apa cerita? Saya kadang-kadang, saya meluat bila tengok dalam TV tuan-tuan. Bila orang interview, adalah beberapa golongan lah, atlet-atlet kita ke, artis ke apa. Bila main tahu yang ada beberapa golongan itu, dia mesti takkan cakap bahasa Melayu. Dia akan cakap bahasa Inggeris. Pasal apa? Tapi dia mewakili negara kita tuan-tuan. Tapi tak boleh cakap bahasa Melayu. So ini perkara-perkara yang harus kita tengok balik. Setelah kita alhamdulillah setelah kerajaan Perikatan Nasional ini memerintah, dan saya mengharapkan menambahkan sesuatu yang hebat selepas PKP ini, sudah yakin banyak perkara-perkara yang harus kita betulkan. Kerosakan demi kerosakan yang telah dilakukan semasa 22 tahun kerajaan Pakatan Harapan dulu, saya rasa inilah masanya
untuk kita kembalikan kegemilangan zaman, kegemilangan kita kembali ke tanah air kita yang tadi rosakkan dalam 20 tahun. 22 bulan ini. So saya rasa cukup setakat itu. Okay. Kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi live yang lain. Saya guna laptop ni tuan-tuan, saya tak pakai phone. Jadi dekat phone ni dia lambat sikit 5 saat. Sebab saya menggunakan apps baru ni, streamyard.com. Terima kasih kepada Boss Bob. Boss Bob awesome kita. Yang membantu saya memperkenalkan StreamYard ini sehingga saya boleh menggunakan seorang diri. Saya boleh jadi host dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita curahkan pada malam ini memanfaatkan generasi kita untuk memertabatkan agama, bangsa dan tanah air. Sebarang kekurangan, salah silap, saya mohon ampunan maaf. Segala yang hebat dan agung itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup Melayu. Assalamualaikum.